Teknologi maklumat kini semakin pesat membangun selari dengan arus perubahan masa. Terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan untuk memudahkan proses komunikasi antara manusia seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Adakah warganet kini bersedia untuk menggunakannya dengan beretika? Hai, saya Carol Amin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kami berkenaan peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam meningkatkan kesedaran dan keterlibatan masyarakat untuk kesepaduan nasional. Sejak dahulu lagi, teknologi telah berevolusi dalam pelbagai bidang berkaitan kehidupan manusia. Teknologi telah mempengaruhi secara global dalam pelbagai bidang, di antaranya teknologi maklumat, teknologi komunikasi. Berdasarkan Muhammad Faizal Ahmad dan Muhammad Tarmizi Balia 2020, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT merupakan suatu alat perkongsian maklumat yang berpotensi untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan, ekonomi, politik dan juga sosial, sama ada digunakan secara formal ataupun tidak formal. Selain itu, evolusi dan pengebalan teknologi telah memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Namun, menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman 2016, tidak dapat dinafikan juga wujud situasi penyalahgunaan teknologi yang dapat memudaratkan bangsa dan negara serta mampu menggugat keharmonian dalam sesebuah negara. Bagi penyataan masalah kedua pula, perkembangan teknologi dan maklumat menyebabkan kandungan yang mempunyai sentimen sensitif seperti perkauman dan agama mudah disebarkan dan mampu menggugat keharmonian dan perpaduan kaum. Sebagai contoh, Namiwi mengeluarkan satu klip video berunsur perkauman dan menggunakan perkataan yang tidak senonoh berkenaan poster filem yang terbarunya. Tindakan ini telah menyebabkan segelintir masyarakat berasa tersinggung akan provokasi serta membuat laporan polis kerana dibimbangi mampu menimbulkan ketegangan kaum. Berdasarkan bernama Provokasi Perkauman Namawi Sensitif Keterlaluan, iaitu pada tahun 2020. Penggunaan media sosial menyebabkan segelintir pengguna tidak bertanggungjawab membuat provokasi serta penghinaan terhadap institusi beraja, kaum dan agama di Malaysia. Hal ini secara tidak langsung telah mencetuskan api kemarahan dan mengundang ancaman terhadap keamanan antara kaum dan agama. Polis Diraja Malaysia, PDRM, telah melaporkan sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan 3R, iaitu kes terhadap penghinaan terhadap kaum, agama dan institusi diraja, rulers, race dan religion. Ahmad 2023. Kebebasan bersuara tidak boleh digunakan untuk menghasut dan menyebarkan kebencian, sebaliknya menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesedaran warganet terhadap isu-isu sensitif perkauman. Objektif kajian yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang boleh meningkatkan perpaduan nasional melalui media massa. Dan objektif yang terakhir sekali, mengkaji penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang membawa kesan negatif terhadap perpaduan antara kaum. Metodologi kajian sangat penting untuk menjelaskan pengendalian kajian yang dijadikan sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Bagi kajian ini, kaedah kualitatif berbentuk rujukan perpustakaan dan menganalisis dokumen dipilih sebagai kaedah kajian bagi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Contoh dokumen-dokumen yang dijadikan bahan rujukan bagi menyiapkan kajian ini ialah jari atau jurnal, buku dan internet, artikel berkenaan dan juga kajian-kajian dahulu. Penemuan yang kami dapati bahawa media sangat mempengaruhi demokrasi serta persepsi etnik dan juga sangat kuat dalam menentukan pandangan umum seperti dalam isu politik, isu kesepaduan sosial dan lain-lain. Masyarakat perlu berwaspada dengan media sosial kerana ia memainkan peranan sebagai alat pemasaran untuk mengangkat sesuatu idea, produk mahupun kempen keamanan atau kebencian daripada S.A. Hamid 2016. Berdasarkan analisis menunjukkan bahawa masyarakat memahami konsep kesepaduan melalui media sosial dengan mendalam. Kesepaduan masyarakat ini mendapat perhatian orang ramai dari berbagai bangsa dan peringkat umur. Hal ini dibuktikan dengan cara masyarakat yang berinteraksi tanpa mengenal kaum dan adat di dalam dunia digital. Secara umum, lapisan masyarakat memahami tentang
pentingnya kesepaduan yang dilihat melalui media sosial adalah suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram dan sebagainya kerana wujudnya kesepakatan sosial. Menurut akhbar berita harian yang ditulis oleh Omar Ahmad pada 8 Januari 2023, didapati terdapat banyak kes berita palsu yang melibatkan perkauman. Artikel ini jelas disebarkan melalui media sosial oleh penduduk bagi memutuskan ikatan perpaduan yang terjalin di kalangan kaum. Artikel yang dikaji itu mengenai kes berita palsu yang berlaku di kawasan Johor Bahru yang menyatakan isu tentang perkauman serta penghinaan terhadap raja. Kes ini disebarkan akibat kebencian terhadap perkauman oleh penduduk. Menurut akhbar bernama yang ditulis pada 13 April 2023, seorang individu telah dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan akibat penghinaan terhadap institusi diraja yang disebarkan melalui aplikasi Facebook, menimbulkan isu perkauman. Hal ini dimulakan daripada hantaran yang jelek dalam aplikasi Facebook. Ini menyentuh sensitiviti suatu pihak yang dibuat oleh individu berkenaan. Isu penyebaran ejekan yang sensitif menyebabkan penyinggungan perasaan serta perselisihan yang serius dalam kalangan rakyat. Akhir sekali, berdasarkan kajian perpustakaan yang telah dilakukan, mendapati masih terdapat isu-isu sensitif berkenaan perbezaan kaum serta agama yang dimainkan oleh ahli politik yang tidak bertanggungjawab seperti provokasi dan prejudis yang disebabkan oleh beberapa faktor peribadi bagi mendapatkan sokongan. Isu-isu seperti perbezaan pendapat dan juga perkauman yang wujud dalam kalangan rakyat kian menebal kerana ucapan setengah ahli politik. Isu seperti ini dijadikan video pendek dan disebarkan bagi menimbulkan rasa amarah parti pembangkang atau bagi meraih sokongan. Walhal, perkara ini mampu menggoyahkan perpaduan masyarakat yang berbilang bangsa. Sebagai contoh, perselisihan kaum yang timbul seperti peristiwa hitam 13 Mei 1969 yang berlaku kerana ejekan anggota parti DAP selepas menang pilihan raya terhadap orang Melayu. Hal ini menyebabkan banyak jiwa yang tidak bersalah dikorbankan, harta benda musnah dan aktiviti harian masyarakat akan terganggu. Tuntasnya, isu sensitif dimainkan oleh ahli politik boleh tular di media sosial dan mengancam perpaduan kaum yang wujud di Malaysia, lantas boleh mengugat ketenteraman dan keamanan politik Malaysia. Akhir kata, warganet sewajarnya sedar akan kepentingan menjaga pertuturan ketika menggunakan media sosial. Selain itu, warganet perlu mengamalkan sikap toleransi serta menghormati ketika menggunakan media sosial agar perpaduan masyarakat berbilang kaum serta agama dapat dikekalkan di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Bye!